di dalam sepotong hadis riwayat daripada Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala alaih mengatakan, sekiranya kamu hendak melihat gunung ganang yang terdapat di dalam syurga, maka ziarahlah ke gunung Uhud. Baginda Nabi SAW bersabda, gunung Uhud adalah salah satu bukit yang terdapat di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Syurga Allah Ta'ala itu maha luas, tuan-tuan. Di dalam satu hadis diriwayatkan bahawasanya satu hari Jibril alaihi salatu wassalam telah meminta izin kepada Allah untuk berjalan di dalam syurga. Maka Allah Ta'ala pun mengizinkan Jibril untuk bersiar-siar, ronda-ronda di dalam syurga. Setelah 10,000 tahun ataupun 100,000 tahun, 100,000 tahun tuan-tuan terbang di dalam syurga, maka Jibril pun bertanya kepada Tuhan pencipta alam ini, apakah aku sudah menghampiri penghujung syurga? Allah berfirman, wahai Jibril, ketahuilah 1% daripada syurga pun kau belum sampai. Sebab itu para dhuyufur rahman, Bukit Uhud sebesar-besar alam yang kita tengok tadi adalah salah satu bukit, kata Nabi SAW. Siapa yang nak melihat bukit yang berada di dalam syurga, maka lihatlah Bukit Uhud. Yang kedua, para dhuyufur rahman yang dimuliakan Allah, apa keistimewaan bukit ini? Bukit ini ketika mana selesai daripada beberapa tahun sesudah berlakunya peperangan Uhud, kita tuan-tuan nak muhasabah lah. Ada jemaah kita kan, ada jemaah kita Allah uji dia tadi, dia jatuh, dia patah gigi, luka habis muka-muka semua. Katalah ada rezeki dia mari pula tahun-tahun akan datang. Kemudian bila sampai di Bukit Uhud, orang pun suruh turun bah. Dia pun kata, malaslah nak turun bah. Orang ni memang orang yang malang dalam hidup dia, tuan-tuan. Betul? Ada di kalangan kita pun sama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, menziarahi Bukit Uhud itu salah satu daripada iman kita kepada Allah, kerana ia adalah bukit yang mana sudah pun dijamin oleh Rasulullah berada dalam syurga. Tapi tuan-tuan belum tentu lagi masuk syurga. Tiba-tiba bila tuan-tuan sampai ke Uhud, yang malas nak jalan pergi ke Bukit Uhud, yang tengok Bukit Uhud daripada jauh, kami orang yang mengaji ni tengok gelak je lah tuan-tuan. Gelak dalam hati, kata kesian, malang orang ni. Memang pedih tuan-tuan, kena benar ni. Tapi itulah hakikat sebenar dia. Selepas daripada peperangan Uhud, kalau ikut Rasulullah, patut Nabi berdendam lah. Kita kan, kalau jadi satu-satu benda kat satu-satu tempat, malas lah nak pergi, geram. Anak ajak kadang-kadang, malas dia kata kat situ lah, duit abah hilang. Sedangkan di Bukit Uhud inilah peperangan pertama gigi Rasulullah patah. Manusia yang Rasulullah sayang, yang mendukung perjuangan Nabi selama ini, yang menjadi tangan kanan kepada dakwah Rasulullah, gugur, iaitu Sayyidina Hamzah di dalam medan Uhud. Tapi tuan-tuan, selepas berakhirnya beberapa tahun perang Uhud, balik daripada satu peperangan, Rasulullah dengan para sahabat melintasi kawasan Uhud. Nabi tengok Bukit Uhud. Hadis ini hadis sahih. Nabi kata, hadzal jabal, bukit ini menyintai kami dan kami juga menyintainya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ini keistimewaan Bukit Uhud. Takkan orang kita cinta tuan-tuan, kita tak pergi ziarah dia. Ini Rasulullah sebut. Yang ketiga, para dhuyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa keistimewaan Bukit Uhud ini? Keistimewaan Bukit Uhud ini adalah satu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dengan para sahabat di atas Bukit Uhud ini. Nabi berjalan di atas Bukit Uhud. Tiba-tiba para dhuyufur rahman, Bukit Uhud ini bergerak seperti mana berlakunya gempa bumi yang dahsyat, sehingga menakutkan Abu Bakar, sehingga menakutkan Sayyidina Umar, sehingga menakutkan Sayyidina Uthman yang bersama Nabi pada ketika itu. Lalu Rasulullah menghentakkan kaki baginda di atas Bukit Uhud ini, dan Nabi berkata, apa kata Rasulullah? Ya Uhud, wahai Bukit Uhud, diamlah kamu, kerana di atas kamu ini adalah Rasul akhir zaman yang membawa risalah agama,
Bersamanya seorang lelaki yang sentiasa membenarkan segala perkataannya, dan bersamanya juga dua orang, itulah Abu Bakar dan Uthman, yang bercita-cita untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para dhuyufur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa keistimewaan Bukit Uhud. Sekarang saya tak sebut kepada tuan-tuan antara perumpamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang Bukit Uhud. Rasulullah ni tuan-tuan orang yang terlalu kaya dengan kita kata apa, bahasa yang sangat tinggi. Tahukah tuan-tuan di dalam kitab Sifatun Nabi, dalam hadis yang sahih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bin nari yaumal qiyamah laha 'ainani yubsiruna bihima wa uzunani yasma'una bihima wa lisanun yantiqu bihi, ila akhir hadis. Pada hari kiamat, ketika mana manusia sedang huru-hara di padang mahsyar, ini muhasabah yang kita nak kena fikir tuan-tuan. Hari ini kita berdiri berhampiran Bukit Uhud dalam keadaan matahari mula memancarkan teriknya, tapi tak panas mana pun lah. Tahukah tuan-tuan, di padang mahsyar kelak, di mahsyar kelak, sejengkai matahari duduk di atas kepala manusia, panasnya tak usah cerita lah. Sehingga Rasulullah kata, ada orang peluh takat tumit, ada orang yang peluh takat lutut, ada orang yang peluh takat siku, ada orang yang peluh takat halkum, ada orang yang terbenam dengan peluh dia. Dalam hadis yang lain Rasulullah kata, ada orang yang mana ketika menunggu saat dibicarakan oleh Allah Ta'ala, yauma la zilla illa zillu, hari pembalasan. Hari pembalasan atas dunia ni Allah kata, ish kama syi'tum fa innaka mufarriqun. Kamu rasa kamu nak buat apa, kamu buatlah. Buat. Tapi jangan sampai hari ketika mana Allah Ta'ala nak mula menghisap manusia, maka di saat itu tidak ada nilai segala kekayaan, pangkat, kedudukan kita. Siapa pun kita, whoever you are man, kita tak terlepas daripada satu suasana sejengkai matahari di atas kepala, dan manusia dibiarkan di mahsyar berdiri dengan tempoh lamanya sekurang-kurangnya 50,000 sanah, 50,000 tahun tuan-tuan. Ini ayat Quran ni. Allah sebut di dalam Al-Quran manusia akan berdiri di mahsyar tempoh lamanya 50,000 tahun. Subhanallah. Ini berdiri kejap pun dah lari merata dah. Ini mahsyar tuan-tuan. Ini mahsyar. Renung-renunglah. Satu Allah Ta'ala kata, فَقَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, hanya sedikit manusia yang mengambil pengajaran. Maka Rasulullah kata, di saat matahari duduk sejengkai atas kepala, ada manusia berlubang di perut dia kerana lama sangat tak minum, berdiri sehingga 50,000 tahun Allah biarkan manusia di mahsyar kerana Allah terlalu marah kepada manusia, sehingga tidak ada seorang Nabi pun yang berani nak panggung kepala dia. Dunia bolehlah tuan-tuan, dunia ada pangkat, ada kedudukan, kita bercakap dengan orang lebih kurang, kita menyakitkan hati orang. Akhirat kita jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa tu manusia ni datang menuntut kepada kita. Makan tak habis kita tuan-tuan, makan tak habis kita masa tu. Tuan-tuan para dhuyufur rahman yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah kata apa? Para malaikat bilangan dia seramai 70,000 malakin, 70,000 malakin, 70,000 bilangan malaikat. Bersama mereka 70,000 rantai. Tarik api neraka Allah, tarik api neraka Allah, tarik api neraka Allah. Yang mana api neraka Allah ni, kata Nabi SAW, dia mempunyai lidah, dia mempunyai mata, dia mempunyai wa uzunani yasma'una bihima wa lisanun yantiqu bihi, dan dia ada lidah untuk berkata-kata, dia ada mata untuk melihat, dia ada telinga untuk mendengar apa yang manusia sedang katakan tentang dia. Lalu kata Rasulullah, tahukah kamu manusia yang bakal dilemparkan masuk di dalam neraka ini, ketahuilah gigi dia sahaja sebatang Allah tukar menjadi sebesar Bukit Uhud. Badan dia besar mana tuan-tuan? Tuan-tuan tengok Bukit Uhud daripada kanan ke kiri tadi, tinggi dia berapa? Hampir 5 km ke atas tuan-tuan, daripada paras bumi. Rasulullah kata Bukit Uhud ini
ketika mana ahli neraka nak dilempar masuk ke dalam neraka, gigi mereka sahaja ditukar oleh Allah Ta'ala menjadi sebesar bukit Uhud. Renung-renungkan tuan-tuan, dunia yang hidup ni sementara sahaja. Kalau kita nak buat jahat, nak sombong sama-sama manusia, akhirat balasan Allah terlalu berat kepada kita.